على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Pertamanya, kita mengucapkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dengan limpah dan kurniaannya dapat kita bersama-sama pada malam ini menunaikan salat tarawih secara berjamaah. Masih lagi, walaupun kita dalam suasana PKP, walaupun kawasan kita, daerah kita tidak terlibat secara menyeluruh, tetapi oleh kerana kita terselit di celah-celah daerah lain tu, maka kita pun terlibatlah juga. Tetapi Alhamdulillah, kerana kita masih dapat menunaikan solat sunat tarawih, dapat meneruskan suasana bertarawih sejak daripada awal Ramadan lagi. Tak apalah, sekurang-kurangnya kita tidak menyambut Ramadan sebagaimana tahun lalu yang telah kita sambut dengan suasana yang lebih muram. Pada malam ini, saya nak menyambung tentang suasana di dalam syurga sebagaimana yang diceritakan dalam surah Al-Waqi'ah. Kalau di surah Muttaqin hari itu, saya menyebutkan beberapa perkara. Saya menyebutkan tentang bangku atau katil tempat duduk atau tempat berbaring di syurga. Begitu juga berkenaan dengan cara masing-masing duduk, iaitu saling hadap berhadapan di antara satu sama lain. Perkara ini tuan-tuan boleh dapatkan perbahasan spesifiknya dari rakaman kuliah saya, dari Facebook page saya, e-store kuliah Ustaz Syam. Kalau tuan-tuan cari je Facebook saya, Syamuddin bin Abdul Aziz, tuan-tuan dah boleh cari dah e-store kuliah Ustaz Syam ni. Kemudian saya ada sebut juga sedikit tentang ayat 17 daripada surah Waqi'ah yang menyebut tentang pelayan-pelayan yang ada di dalam syurga itu. Wildanum mukhalladun, pemuda-pemuda yang bagus rupa paras mereka, yang beredar-edar, bermundar-mandir di dalam syurga itu, bersedia untuk memberi perkhidmatan kepada penghuni syurga. Apa sahaja perkhidmatan yang dikehendaki: menuangkan air, menambahkan makanan, mengambilkan perkara-perkara yang diperlukan. Ini dah disebut pada ayat 17 dan sedikit ulasan. Saya nak tambah sedikit ulasan pada malam ini, iaitu antaranya ulasan Imam Qurtubi. Imam Qurtubi mengambil perkataan Ali bin Abi Talib. Mula-mula Imam Qurtubi dia sebut begini:
Dia kata wa wusiful wildani bil mukhalladina, disifatkan pemuda-pemuda itu dengan mukhalladin, yakni kekal, tidak tua dan tidak mati. Ia sebenarnya mengingatkan kita bahawa kita semua dalam syurga ni tidak tua dan tidak mati. Sehingga Rasulullah SAW pernah bergurau dengan seorang perempuan tua. Dia kata, "Ya Rasulullah, aku teringin nak duduk dalam syurga bersama kamu," kata dia. Lalu Rasulullah SAW kata, "Minta maaf makcik, dalam syurga tak ada orang tua," kata Rasulullah. Orang muda belaka. Menangislah perempuan tu. Menangislah dia, sedihlah dia. Sedih bukan sahaja kerana tak dapat bersama dengan Rasulullah, tetapi juga sedih kerana tak dapat masuk syurga. Dia bukan macam perangai kita. Kalau kita, Nabi cakap macam tu, apa kita cakap? Mampui dah Nabi kena maki. Nabi kena maki, Islam pun kena maki juga. Agama apa ni orang tua tak boleh masuk syurga? Mulalah keluar maki hamun tu kan. Ni agama apa ni, Nabi apa ni? Orang tua tak boleh masuk syurga. Dia maki. Tengok sahabat-sahabat Nabi, dia jenis patuh tuan-tuan. Dia bukan jenis orang yang maki hamun mufti ni, bukan. Bermakna jenis maki hamun ni barangkali tak ada peluang lah. Sebab bukan sifat dia. Sifat orang yang masuk syurga ni, sifat dia, dia akur, dia patuh. Tuan-tuan tengok perempuan tua ni. Dia kata, "Makcik, minta maaf, orang tua tak ada dalam syurga," kata Rasulullah. Semua muda je. Dia bukan nak petikai. Dia kata, "Ini Islam agama tak betul lah ni Muhammad. Tak betul lah. Pasal apa pula orang tua tak boleh masuk syurga? Orang tua baik macam saya, buat ibadat banyak, buat kebajikan, takkan tak boleh masuk syurga?" Dia tak kritikai, dia tak kritik, dia sedih dia je. Sedih dia je. Yelah, tak dapat masuk syurga, tak dapat lah, tu yang sedih tu. Kalau kita kan makin hamun berbakul-bakul dah tuan-tuan. Habis lama kena bakul apa? Tu saya pernah kata, kalau Nabi Muhammad SAW masih hidup pun, Nabi Muhammad pun kena maki juga. Percayalah cakap saya, kan? Walaupun orang tu kata Nabi Muhammad, taklah kita maki, belum tentunya. Kalau Nabi Muhammad cakap tak ikut kehendak nafsu kita, habis kena maki, kan? Baik tuan-tuan, tak apalah. Lalu Nabi pun senyum. Nabi kata, "Tak makcik, maksud saya orang tua tak ada dalam syurga tu ialah yang tua-tua tu dimudakan oleh Allah SWT. Siapa pun layak masuk syurga kalau dia beriman, dia bertakwa, dia beramal saleh. Cuma kalau dia tua, Tuhan mudakan dia. Kalau dia muda sangat, Tuhan naikkan sikit umur dia biar sama. Jadi dalam syurga ni sebaya je umur dia, tak tua tak muda. Kalau orang tanya, "Kenapa Ustaz?" Sebab tak aci lah. Rugilah orang tua duduk syurga dengan orang muda, betul? Orang muda berapa bidadari dia boleh pakai? Orang tua berapa? Kan, untunglah kamu nak masuk syurga muda-muda. Pakcik ni dah tua, tak berapa nak larat dah, kan? Tak rugi orang tua. Sebab tu Tuhan nak bagi adil, kan? Orang kalau makan buah-buahan, kan, makan buah-buahan misalnya, orang muda kan banyak boleh makan, kalau sedap makan banyak. Orang tua, Allah nak weh, kau untunglah masuk syurga muda-muda boleh makan banyak. Pakcik ni tua dah, tak larat nak makan banyak, kan rugi. Jadi Allah bagi umur sebaya je, supaya boleh dapat sama rata lah dalam syurga tu. Jadi Rasulullah SAW bergurau dengan perempuan ni, menunjukkan bahawa dalam syurga nanti tak ada orang tua, tak ada terlalu muda, sebaya je. Dan begitulah, bukan sahaja penghuni syurga tu sebaya, tak tua, tak muda, tak tua, tak mati. Pelayan dia pun tak tua, tak mati juga. Disebut wa wusifal wildani bi mukhallidin, disifatkan pemuda-pemuda pelayan itu dengan sifat kekal, mukhallid, tidak tua, tidak mati. Aida imaini ala tawafi alaihim,
menunjukkan bahawa mereka itu sentiasa tawaf, sentiasa beredar-edar di dalam syurga itu, alaihim, ke atas penghuni-penghuni syurga itu, wa munawalatihim, dan mereka itu sentiasa berada di sisi penghuni syurga itu, la yanqati'una ala dhalika, dan tak putus. Makna dalam syurga tu tuan-tuan, layanan tu tak putus, pelayan tu tak pernah, tak ada. Kita kalau kat kedai makan kadang-kadang susah juga nak panggilkan pelayan kedai makan. Pizza Hut yang ada loceng tu pun kadang lambat juga. Bolehlah picit loceng ting kadang 3-4 loceng tak datang juga. Pekerja tak cukup, kalau orang panggil ramai, lama juga. Kecuali nampak gaya syurga sikit kedai mamak. Adalah gaya syurga sikit. Kecuali dia tengah ramai orang tu lain cerita lah. Kalau orang tak ramai tu memang kedai mamak ni dia ada gaya-gaya syurga sikit. Janganlah tuan-tuan cakap kedai mamak tu syurga pula. Gaya syurga tu adalah sikit. Apa gayanya? Kita ni kalau nak menambah ke apa tak susah kedai mamak. Kalau nak panggil pelayan pun tak susah kedai mamak ni. Mereka menunggu-nunggu kita. Tengok, perhati je. Kadang-kadang kita tak panggil pun dia nampak nasi tu dah nak habis, tinggal sesuap dua dia datang. Encik, mau tambah nasi? Dia saja nawarkan tambah nasi. Kan? Tapi kalau kedai Melayu, ya Allah, mau putus tangan melambai. Nak minta perkhidmatan tu putus tangan melambai. Kedai Melayu. Kecuali Melayu Kelantan. Orang Kelantan lain. Kita tak nak masuk kedai dia, kita masuk. Tu di Greenwood tu tuan-tuan. Di Greenwood tu kan, saya kan sekarang tak ada. Dulu ada kedai, dia parking tepi jalan tu, naik divider tu masuk kedai. Saya parking di satu sebuah kedai tu, teringin nak makan kedai dia. Tengok signboard dia cantik kan, parking betul-betul ada kosong parking depan kedai dia. Tapi bila kita turun tu, dia nengok je. Dia duduk atas bangku, dia tak ada bangun pun, dia tengok je kita turun, tak panggil tak apa. Tiba 3-4 buah kedai sana panggil, "Ben, mari semua ada ben, ni ada tu ada ni ada semua ben tu." Kita dengar ben tu, kaki tu ke sana je, tak nampak dah kedai lain, cair dah tuan-tuan. Ben semua ada ben, ni ada kepeci ada ni semua ada. Akhir masuk kedai tu tuan-tuan. Layanan tu. Maka disebutkan apa, dia kata layanan mereka tu takkan putus dalam syurga. Mereka ni kekal, tak tua. Kalau tua kan mungkin peringkat tengah muda-muda tu rajin lah. Dah tua tu mungkin malas. Tak, dia tak akan tua dan dia tak akan mati sepanjang masa layanan mereka ada dalam syurga. Maka disebut oleh Qurtubi di sini, faminan ni'mah, maka salah satu nikmat yang ada dalam syurga itu, dawamuhum ma'ahum, kekalnya pelayan-pelayan ni bersama penghuni syurga tu. Sentiasa ada untuk dapat pertolongan kita, ya. Untuk menolong kita. Mereka sentiasa ada untuk kita dapatkan pertolongan mereka untuk kita. Bidadari ni malaikat tak Ustaz? Jadi malaikat pun ini Bidadari ni dia tidak malaikat. Sebab kalau malaikat dia tak ada kelebihan bidadari. Dia jenis ni, kita tengok. Ni kita ni sekarang dalam syurga ni dia ada wildanun mukhalladun, dia juga ada hurun ain. Yang lelaki dipanggil wildanun mukhalladun, yang bidadari dipanggil hurun ain. Okey, malam ni kita tengok siapa wildanun mukhalladun ni. Yang pelayan hak lelaki dalam syurga ni siapa, asal usul dia. Ada keterangan mengatakan asal usul dia siapa. Cuma dia tidaklah daripada hadis Rasulullah, cuma daripada tafsiran. Ya, nak tahu asal usul bidadari, hurun ain nanti. Bila sampai ayat tentang hurun ain nanti, ada ujung-ujung tu nanti. Tengoklah, ikutilah saya punya Facebook, ikuti rakaman kuliah saya. Sebab saya sambung menyambung. Tu dia, ya. Sebab saya peringkat awal dulu macam mana nak kuliah, nak tazkirah Ramadan ni 20 minit je. Nak letak tajuk tak habis, tak sempat habis tajuk. Jadi macam mana ni? Baru saya dapat idea bawa ayat demi ayat. Jadi senang kan, ayat
Kalau ada masa lagi ambil satu ayat lagi, habis berhenti. Habis masa berhenti, jadi senang. Cuma sambung, kalau orang tak ada, orang putus, sambung adalah rakaman lah. Siapa yang tertinggal awal tengok pada rakaman, siapa yang tertinggal kemudian boleh tengok pada rakaman, ya. Sambungan dia nanti tengok rakaman. Nak dapat cerita hurun ain bidadari itu tengok dalam rakaman. Cuma sebagai promosi dia, tayangan perdana dia, saya nak cakap perkataan ustaz saya, guru saya kat sekolah, ustaz kat sekolah. Dia kata bidadari itu cantik, kata dia. Cantik, kulit putih melepak, yang putih-putih, yang hitam-hitam lah. Jenis hitam-hitam cantik, hitam lah, hitam manis. Yang putih melepak tu putih melepak lah. Tapi yang pastinya kulit mereka halus, nipis, kata ustaz saya. Kalau yang jenis putih tu, kalau dia minum kopi tu, nampak air kopi lalu kot tengkuk dia kata. Kata ustaz saya. Dia bohong tak bohong, tunggulah. Bila saya sampai ayat hurun ain nanti, saya tolong kajikan untuk tuan-tuan. Bukan untuk saya, untuk tuan-tuan. Saya dah ada bidadari kat rumah dah. Belum masuk syurga ada bidadari dah di rumah saya tu. Untuk tuan-tuan saya tolong kaji, kan? Untuk malam ni mari kita tengok. Elok soalan tu. Siapa Wildanul Mukhalladun ni? Siapa sebenarnya? Ni dia. Qurtubi dia mengambil perkataan Ali bin Abi Talib. Diambil perkataan Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, wal Hasan al-Basri, dan juga perkataan Hasan al-Basri. Kata Ali dan Hasan al-Basri, al-wildanu hahuna. Dengar, wildan tu pemuda-pemuda yang kekal muda tu, hahuna di sini, wildanul muslimina adalah anak-anak orang Islam, allazina yamutuna sighara, yang mati kecil. Dia mati semasa kecil. Kecil-kecil mati dah. Baby mati dah. Atau belum baligh mati dah. Allazina yamutuna sighara wala hasanata lahum. Oleh kerana mereka mati kecil-kecil, kebaikan mereka pun tak ada, tak sempat buat amal. Wala sayyi'ah, kejahatan pun tak ada. Jadi mereka ni mati semasa kecil, nak buat baik pun tak sempat, nak buat jahat pun tak sempat. Nak masukkan dalam syurga, tak sempat buat baik. Nak masuk neraka, tak sempat buat jahat pun. Jadi buat apa? Tuhan gunakan mereka untuk jadi pelayan dalam syurga. Jadi pelayan dalam syurga, ya. Jadi kalau kita ada anak-anak yang mati masa kecil, kan, kita boleh carilah besok kita penghuni syurga, kan, boleh penghuni syurga. Kita boleh minta komputer, kan, picit nama anak kita, kan, ni dia. Boleh panggil dia, suruh datang, suruh dia layan kita. Boleh, anak kita sendiri. Boleh lah, logiknya begitu, kan, di syurga besok. Okey, ada pendapat lain lagi, tengok. Wa qala Salman al-Farisi, dan berkata Salman al-Farisi, atfalul musyrikin hum khadamu al-jannah. Tadi tu perkataan Ali dan juga Hasan al-Basri. Ini perkataan Salman al-Farisi. Salman al-Farisi kata, atfalul musyrikin hum khadamu al-jannah. Wildanu mukhalladun ni, pelayan-pelayan pemuda ni di syurga ni siapa? Mereka itu ialah bayi-bayi, kanak-kanak orang-orang musyrikin. Anak-anak musyrikin. Kalau tadi dia kata anak orang Islam, ini anak-anak orang musyrikin. Hum khadamu alil jannah. Mereka itu menjadi khadam, pelayan-pelayan dalam syurga. Ini pendapat Salman pula. Pasal apa pula? Pasal mereka tu anak orang musyrikin. Tetapi nak salahkan syirik tak boleh. Mereka kecil lagi, belum baligh. Jadi mereka itu tak salah dari segi syirik itu sebab mak bapak mereka yang syirik. Mereka belum sempat diuji untuk beriman atau syirik. Jadi mereka dah di antaranya, kata pendapat Salman. Mana ini semua perkataan-perkataan sahabat, tuan-tuan. Perkataan-perkataan mereka yang sempat hidup bergaul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin mereka terdengar Rasulullah menyebut, perkara ini. Sebab itu perkataan mereka kita boleh ambil kira, walaupun tidak setaraf hadis lah. Tidaklah setaraf sesuatu yang telah disifatkan sebagai hadis, ya. Qala al-Hasan, berkata Hasan,
lam yakul lahum hasanatun yujzauna biha. Hasan ni dia menambah perkataan Salman tadi. Mereka tu anak-anak kecil yang mati semasa kecil, anak-anak orang musyrikin. Tidak adalah bagi mereka itu hasanatun, kebaikan-kebaikan, yujzauna biha, yang boleh dibalas kebaikan itu dengannya. Tak ada lagi kebaikan nak dibalas baik, tak buat kebaikan lagi. Wala sayyiatun yu'aqabuna 'alaiha. Mereka juga tidak ada kejahatan-kejahatan untuk dibalas ke atas mereka. Kalau ada buat jahat pun dalam keadaan umur baligh, belum baligh, kan tak berdosa. Budak-budak kalau buat jahat ketika umur belum baligh, dia tak berdosa. Yang mungkin berdosa mak bapak dia. Kalau mak bapak dia tak ajar betul-betul, mak bapak dia berdosa. Kalau mak bapak dia dah ajar, dia buat juga, terlepaslah mak bapak dia. Jadi yang penting ajar, wajib ajar. Ya. Budak yang belum baligh ni tuan-tuan. Sebab tu saya ada anak saudara, masa dia baru baligh, dia menangis. Saya sampai-sampai tu mak dia kata tu, budak tu dia baru baligh, baru dewasa, baru datang kotor lah, dia perempuan, baru datang kotor. Tapi dia sedih, muka sedih. Saya kata, kau sedih apa hal? Orang selalu bila dah baligh suka kau sedih, kenapa? Dia kata tak syok lepas ni dosa kena tanggung sendiri. Dia kata pula. Cerdiknya dia sampai ke situ, dia fikir tu. Ada tak pula budak baligh lain fikir macam tu? Tak ada, dia boleh fikir macam tu. Dia sedih sebab lepas ni dosa dia bukan mak ayah dia tanggung, dia sendiri tanggung. Tu sedih dia. Okey, tak apa, balik-balik. Wal maksud, dan maksudnya kata Qurtubi, anna ahlal jannati, bahwasanya ahli syurga itu ala atammis sururi wan ni'mah, mereka itu berada di atas kebahagiaan dan nikmat yang sempurna. Atammis surur, kebahagiaan, keseronokan yang sempurna. Wan ni'mah, atammin ni'mah, nikmat yang sempurna. Wan ni'matu, dan nikmatnya, innama tatimmu, nikmat, antara nikmat yang sempurna dalam syurga itu, tatimmu bi ihtifafil khadami wal wildani bil insan. Sempurna, antara yang menyempurnakan nikmat kita ahli syurga dalam syurga nanti tuan-tuan, apa dia? Kita dilayan, kita disambut oleh khadam-khadam, oleh pelayan-pelayan yang muda-muda, yang berupa manusia. Kalau manusia sambut kita kan, kita rasa besar kan. Sebab tu canggih-canggih mana pun, Amerika, dunia canggih, Jepun lah, nampak dalam bab robot ni Jepun paling majulah kan. Ada tak hotel-hotel di Jepun robot sambut ke hotel? Tak ada kan. Kita sampai hotel tu robot sambut, hello, welcome sir kan. Tak ada, manusia juga yang sambut. Sebab soal sambut ni, kita akan rasa selesa bila manusia yang sambut kan. Tambah bila kalau macam hotel dekat PD tu, saya pernah pergi tuan-tuan, lepas tu yang ada kolam dalam bilik, dalam setiap bilik ada kolam tu, apa, Lexis, Grand Lexis kan. Saya pergi tu sebab dipanggil ceramah. Yang seronoknya anak bini saya lah tuan-tuan. Saya penat ceramah kan, pukul pagi ceramah, orang petang ceramah, malam ceramah. Saya pergi ceramah, balik-balik, saya nak pergi ceramah, dia orang dalam kolam, saya balik masih dalam kolam, ataupun dah keluar sekejap terjun balik. Saya pergi ceramah, balik kolam, saya yang penat ceramah. Betul juga kita dapatlah. Tapi sahabat tu dia baik, dia kata tak apalah ustaz, saya tahu ustaz tak sempat nak apa-apa berendam dalam kolam. Okey, saya bagilah ustaz semalam lagi, besok balik. Besok cakap, malam ni ustaz untuk live balon lah, dengan ustaz pula balon lah, jangan kolam tu melempah sudah, dia bergurau pula dengan saya kan. Tu bendanya tuan-tuan kita sampai-sampai ke hotel tu kan. Kita sampai-sampai je, anak saya sorong saya dengan kursi roda saya ni. Masa dah habis ni tuan-tuan. Tengok tu, macam mana nak cerita panjang-panjang kan. Sampai-sampai je dekat hotel tu tuan-tuan, dia senyum, dia pegang dada dia tuan-tuan. Pekerja hotel Lexis ni, dia pegang dada. Welcome sir, welcome sir, good evening sir, good afternoon sir kan. Kita rasa selesa sungguh kan. Orang sambut kita walaupun dalam hati dia maki kita.
pakaikan plakat kursi roda kan, kereta buruk kan, nak datang hotel aku dalam hati dia. Tapi luar dia tak senyum, dia tak hormat. Layanan tu menyebabkan kita rasa selesa. Di dunia pun kita dah rasa selesa dah. Bila orang layan kita elok-elok, bila orang layan kita baik-baik, kita rasa selesa dah. Tu setengah orang dia melampau-lampau, dia maki pelayan tu. Dia pergi hotel, dia maki hotel. Sebab tu anak murid saya pesan saya, ustaz, kalau pergi hotel janganlah maki terus-terus. Ustaz nak kritik, nak apa, nak tegur-tegur elok-elok, jangan maki-maki ustaz. Dia tukang masak tuan-tuan. Saya tak nak sebut hotel mana lah, nanti jadi hal pula. Dia kata, dia cerita tadi ustaz, ada satu pelanggan ni, dia tak setujulah stick tu, dia tak setujulah rasa. Dia suruh masak balik. Tapi dia maki ustaz, dia maki-maki. Pelayan saya angguk je. Bawa balik stick tu dalam kat dapur. Tu saya pun kata ambil stick baru. Lepas tu dia orang pun ambil lah daging baru. Daging. Habis tu terjatuhlah pula. Dia saja jatuhkan daging tu atas lantai. Terjatuhlah pula kan. Dia saja jatuh ke atas lantai. Masa nak ambil tu dia pijak pula. Terpijaklah pula. Dia kata macam-macam dibuatnya tuan-tuan. Baru dimasaknya. Kata bila orang tu makan, dia intai daripada cermin bilik dapur tu, ketawa berdekat-dekat. Padan muka kau, ambil kaki aku, ambil tapak kasut aku, ambil ludah aku. Saya tak campur lah ustaz kan, saya tak campur, dia orang lah. Tapi jadi nak pesan kat ustaz, kalau pergi hotel janganlah garang-garang dengan orang. Saya tak pernah pun garang, tak pernah. Saya pernah ada pelayan hotel kedai mamak. Dia bawa teh tarik, jatuh, saya baik teh ais, jatuh habis sebelah badu saya. Jubah saya putih masa tu, habis sebelah kuning warna teh tarik ni. Dia dah takut dah, pucat muka dia. Saya kata, relax. Lepas tu bos dia pun datang. Maaf cik. Lepas tu macam dia nak marah lah. Macam mana kau dia nak marah? Saya kata, nanti. You sengaja tak? Tak sengaja. Okey, tak sengaja, you terbunuh pun tak apa. Saya kata. You terbunuh pun tak apa kalau tak sengaja. You jangan marah-marah dia tak sengaja. Tak apa. Pernah isteri saya makan buka puasa, makan Maggi, makan, saya nampak, apa benda tu pak? Dia pun tengok, ekor lipas tuan-tuan. Ekor macam ni. Kau masuk bilik air, kau muntahlah kat bilik air tu. Dia pusing, saya pun masuk bilik air. Dengar dia wah muntah kan. Tu bila nak balik, pergi kat kaunter. Tadi dalam mi goreng ada lipas. Hati-hati, selepas ni jaga-jaga, jangan ada lagi nanti kecoh. Terima kasih Haji, terima kasih. Kita nak kecoh apa? Kalau orang zaman sekarang ambil video. Ui, masya-Allah kan. Pada kesilapan tu orang boleh buat kan benda-benda banyak kan. Walaupun jaga macam mana, kadang-kadang terlepas juga. Ada sekali kat kedai minum, mertua mak tiri saya dia tak suka kedai mamak. Okey, bila makan dengan dia, pergilah kedai tidak mamak, kedai Melayu. Lepas tu dia order air apa tu yang carrot tu, carrot susu. Masa dia kacau tu, saya nampak dia hitam ikut sama kacau dia tu. Kejap tengok rupanya lipas tu. Bawa pelan-pelan kat kaunter kan, dia lipas. Pulang kabut dia tukar tuan-tuan. Saya kata kat mak tiri saya, ibu, ni kedai Melayu ni tau, bukan kedai mamak. Mana benda tu boleh berlaku kan. Tapi janganlah terlampau banyak ke cerita lain lah. Kalau dah terang-terang kotor tu cerita lain lah tuan-tuan Okay, baik. Jadi makna nak ceritanya, kita ni janganlah kita kasar dengan kalau pergi hotel ke mana-mana. Jangan sombong sangat lah kan, mentang-mentang dia pekerja, kita nak tengking segar. Tak sepatutnya. Tak sepatutnya. Okay, baik. Jadi kalau ada macam mana ustaz? Kalau ada orang tanya, macam mana ustaz? Kalau orang yang suka maki-maki pekerja restoran ni kan, orang yang suka maki-maki pekerja restoran ni masuk syurga macam mana ustaz? Besok habis dimakinya pekerja syurga tu. Saya jawab gini, rasa-rasanya orang macam ni tak masuk syurga kot. Allahu Akbar. Ni ada lipas ke apa dalam mikrofon? Okey, cukuplah tuan-tuan jadi itu sedikit tambahan daripada surah Muttaqin hari itu. Saya ada tafsirkan ayat, sebenarnya ayat 16 lagi, tapi saya sempat bawa ayat 17
cuma tak sempat baca tafsiran Qurtubi ni. Rupanya saya lengkapkan ayat 17 ni, tafsiran dia di surau Kindai ni, insya-Allah. Tuan-tuan.